Masuk. Dia duduk tunggu hari je nak masuk. Tunggu hari masuk dia bisik macam-macam tau. Dia bisik bila kita duduk dalam jamban apa yang berlaku lah. Ada budak UAE tu. Ustaz kita UAE tu duduk dalam jamban, duduk tengah nak berak tu dia dengar. Hang jumpa Tuhan dah ke? Nampak dia bisik. Saya nak cerita kat Ustaz, saya jadilah Jadi dah tu dia. Saya jadi anak cerita Ustaz. Saya jadi dia dah mula dia nak tikai. Mula petikai. Mula nak tikai benda-benda yang hak agama. Segan Kita nak sebut pun takut tau. Kita sebut. Tapi sebenarnya kita kena cerita. Sebab itu adalah bisikan syaitan. Saya nak cerita kat bini pun saya jadi takut. Bahaya. Dia kata sampai dia kata bayang tinggi balik ni tak ni. Ada apa? Tak ada. Hang dapat apa? Hang nampak adakah Tuhan ni? Betul ke Tuhan tu ada? Dia main. Dia main benda macam tu. Awal-awal dia tak main macam tu. Awal-awal dia tu hang ni macam dia main nak bagi kita takut dan ni kanser ni. Dia main benda-benda macam tu. Buatkan saya jadi murung, jadi pecah sakit, bawa saya takut sakit yang berat-berat kanser ke bawah. Sampai saya pergi teropong buh ni semua. Banyak duit buat kat KMC semua. Ya Allah. Punya risau. Itu dengan bini pun jadi tak ceria dah lah sebab kita tak nak bagi tumpuan. Hidup saya jadi tak ceria. Itu yang saya bimbang tu, takut benda masuk. Lepas tu ni jin setan ambil peluang. Nak bagi rosakkan rumah tangga, kerja apa semua dulu potensi baik lah ni. Malah nak pi macam-macam. Itu semua tu saya kata mai lah. Ulama-ulama yang tawaduk kata, mai kita selesaikan masalah kita dengan amalan agama. Sebab di situ ada keberkatan dia. Saya bukan anti kemodenan. Kita hormat semua. Nak pergi hospital pun pilah, nak pergi mana pun pilah. Tapi dalam dia sama hak agama sarankan ni jangan tinggal. Lah ni kita duk celapak hak janji manusia. Hak janji saintis, hak janji doktor pakar. Kan? Hak yang Allah sebut, Nabi sebut, kita ketepikan. Itu masalah kita. Itu yang seronoknya syaitan duk kumun kat kita. Jadi kita hormat semua. Jadi lah ni di samping pergi hospital, pergi berubat mana-mana, amalan agama jangan tinggal. Itu je cerita dia. InsyaAllah. Jadi saya dah doa siap dah dalam madu sauda tu untuk servis balik semua sistem, semua organ ni, termasuk juga matikan sihir ke, santau saka ke sekali dah. InsyaAllah. Apapun saya tak boleh janji apa-apa. Saya tolong doa, tolong minta. Yang duk main umur macam saya ada tahu-tahu ni tak? Ada juga. Ada kemarin. Umur macam saya. Macam ni. Laki. Itu HIV. Allah Akbar. Sekali je dia buat. Tentu dia tak buat lah. Tak buat dah. Tapi hidup dia sengsara. Hanya kerana sekali tu. Main macam ni lah bacaan dia. Tapi dia tahu kata dia ada HIV. Sebab tu dia main bincang. Dia tak ada tempat nak mengadu. Tak dapat nak dia sembang. kahwin dah. Dah tak kahwin lagi. Dia cek nak kahwin lah. Umur 28. Dia cek nak kahwin lah. Dia tahu. Dia rasa risau, dia pergi cek kot. Dia rasa risau sebab dia pernah buat benda tu kan. Lepas dia buat tu dia menyesal. Tapi menyesal pun benda dah buat dah. Tapi tak ada tempat dia pun nak mengadu, nak sembang. Dia pun sembang sini kemari. Jadi saya kata tak apalah. Saya pun banyak silap juga. Sebab tu saya pakai macam ni. Saya pakai macam ni sebab tak mau lagi lah nak buat silap hal lepas-lepas tu. Nak jadi orang tua lah kata. Paling tak pun insya-Allah harap belas kesian Allah. Allah Ta'ala pelihara lah saya ni. Macam tu. Tu berkat amal sunnah kan. Jadi semua orang nak buat silap. Cumanya silap tu cara masing-masing. Macam saya setakat ni benda-benda hak yang berat-berat macam tu saya tak silap lah. Saya duk jaga. Banyak juga dugaan hidup ni. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Tapi bukan tak ada dugaan. Ada juga. Tapi ada orang diuji dia sangkut. Macam tu lah. Saya setakat ni Alhamdulillah. Mungkin walaupun iman saya tak kuat mana, walaupun iman saya lemah, tapi mungkin saya takut selagi kalau beranak anak dara orang ke apa ke, malu mak pak aku, mungkin saya fikir macam tu lah. Iman lemah kan. Gitu lah. Tapi ada kawan-kawan kita tu dia nak merasa, nak cuba.
Lepas-lepas dia pancut ayak mani tu, hilanglah seronok tu, nyesai lah. Jadi kemarin pun sampai jadi kemurungan dah. Dia tu fikir seorang-seorang dia betapa bodohnya aku, betapa hinanya aku, betapa lemahnya iman aku. Dia fikir itulah. Ni kalau lah mak pak aku tahu ni macam mana lah. Malunya mak pak aku sebab duk zina. Mungkin di kampung dia anak yang baik. Mungkin dia di kampung duk jadi imam surau ke masjid ke. Ya, tiba-tiba dalam diam-diam. Biasanya selepas SPM lah. Lepas SPM, keluar pada kampung, sambung mengaji kat college ke, dekat universiti ke, biasa macam tu lah jadinya. Duk jauh pada mak pak, duk jauh pada keluarga. Kalau kita orang kubur panjang ni, kita nak buat Kuala Lumpur, takutlah sepupu sepapak nampak. Bila pi kat Kuala Lumpur, kat Johor Bahru, kat Penang, jauh dah, kita rasa jauh. Kan? Tapi kita lupa yang Allah tu mana-mana pun dia tengok. Bila teringat balik, buat pi cuba tengok pasar, tengok kan adik-beradik, kawan-kawan tak tahu. Waktu tu tak ingat yang Allah tengok. Dah selesai baru teringat, oi Allah tengok macam tu lah. Jadi berlakulah tekanan perasaan, emosi sehingga jadi kemurungan. Tak ada tempat nak mengadu. Jadi mainlah kita sembang sini. Kan? Sebab bagi saya, sejahat-jahat mana pun, selama masih hidup, tak mati lagi, maka pintu taubat masih terbuka, pintu pengampunan masih terbuka luas. Gitulah kita bersangka baik dengan Allah lah. Silap, semua orang silap. Semua orang ada buat silap. Sehingga kan duk main punggung, satu punggung hancur pun ada, duk main sembang sini. Silap dah saya rasa, silap dah. Saya hanyut habis dah. Bukan tak semayang. Hai. Tapi minat ke punggung. Lepas tu bila saya tanya balik, abang main orang ke orang main abang ni? Orang main saya. Habis abang tak main balik? Tak. Loh, mana Aci? Itulah abang. Hidup ni macam itulah. Semua orang dah buat silap. Tapi alhamdulillah dah tinggal dah. Dah tinggal. Bila kita, saya pun ada silap kat Ustaz. Yalah, faham. Bila sakit ni, bila kita teringat balik kita teringat balik silap kita kat mana. Yang bagi sakit tu Allah, yang bagi sembuh tu Allah. Bila kita tu bagi sakit, bermakna Allah sayang dengan kita. Dia nak bagi kita fikir balik. Kan nak bagi tinggal. Suruh taubat apa semua kan. Jadi syukur bila kita ada rasa silap tu bagus dah. Bila kita ada silap, kita ada salah, bagus dah. Daripada duk buat tak tahu. Buat tak tahu aja. Sebagai contoh duk berzina lah. Senyap-senyap duk pergi berzina. Buat tak tahu. Puak kena HIV, ambil kau. Waktu tu nak terjun bangunan tu. Duk main sini puas saya duk pujuk tu. Ada yang terjun laut pun ada, tak mati main sini. Tu yang duk nasihat, duk pujuk tu, janganlah buat macam tu. Kita dah salah dah. Salah tu salah lah. Tapi bila kita pergi terjun macam tu, salah kedua. Hak tu salah yang paling besar, sehingga kan Allah Ta'ala tak ampun dah. Kalau mati dalam keadaan bunuh diri, Allah Ta'ala tak ampun. Kalau ditanam di kubur pun, kena tanam luar pada kawasan kubur kita, orang biasa. Hinanya. Jadi hak mana salah, hak yang hak kecil ni, salah macam zina tu salah besar lah. Tapi dia taklah salah bunuh diri. Salah bunuh diri ni maknanya kita putus harapan dengan Allah. Kubur pun tak letak sekali, kena luar pada pagar. Tanda kata hinanya kita. Jadi banyak rumah ni tu hari-hari duduk pujuk itu lah. Cakap mana kita boleh pujuk. Di rumah orang baik, duduk dengan mak mertua. Ada satu kes tu kan, duduk dengan mak mertua pujilah menantu baik. Bini ni punya sayang ni. Ada satu kes pelanggan saya kan, balik kerja, bini sambut kat pintu. Lepas ambil beg apa semua, buka kasut, masuk, bini ambil kasut, lap kasut, letak. Punya baik suami dia, hormat ke suami dia. Masuk apa semua, bagi tuala, pergi mandi apa semua, pergi makan, dihidang semua. Esok nak pergi kerja, bini bawa beg, ambil kasut, lap pula.
letak dekat kaki. Pergi kerja. Hebat tak? Beruntung tak orang macam ni? Beruntung sangat. Mak mentua sayang. Tapi dalam diam-diam dia ada power lain. Dia ada rakan sepunggung yang lain. Mu kena HIV. Nampak Allah Ta'ala tunjuk. Allah bagi nikmat dah hidup dia. Keluarga yang baik. Anak perempuan 4-5 orang. Semua baik-baik. Tapi dalam diam-diam duduk main punggung. Mu kena HIV. Orang macam ni nak bunuh diri. Puaslah kita pujuk, jangan abang, jangan. Saya malu ni, Kak malu dengan isteri saya, malu dengan mak pak saya, malu dengan anak perempuan saya, macam mana Ustaz ni. Cakap dah tuan, benda dah buat dah. Malu tu bagus lah, tapi benda dah berlaku dah. Lah ni, tuan jangan cerita dengan siapa-siapa. Mai saya, tuan dengan Allah. Mai kita gabung doa. Supaya Allah Ta'ala buang virus tu. Alhamdulillah. Tapi tuan kena janji dengan saya lah. Mulai hari ni tuan tak boleh main punggung lagi dah. Okey, Ustaz saya tak main dah. Lepas tu mulai hari ni tuan kena pergi masjid lah. Setiap kali azan tuan kena pergi masjid. Duduk sor depan. Sebab di sor depan tu ada 3 kali ganda Nabi doa untuk orang duduk sor depan. Kita gabung doa kita dengan doa Nabi pula. Di sor depan tu. Jadi lepas tu kena zikir, selawat, sifat, semayang. Ada dalam panduan pemakanan tu saya ada tulis lah situ. Kalau tuan ikhlas betul-betul insaf, tuan buatlah. Lepas tu kita tengok apa keputusan Allah. Alhamdulillah 3 bulan lepas pada tu negatif. Jangan main-main. Jangan main-main. Saya kata tuan jangan buat lagi. Kalau tuan buat lagi, tuan kena lagi, tuan diharamkan pijak kedai saya. Diharamkan berurusan dengan saya. Sebab saya bagi peluang sekali dah. Itu dia. Saya senang je. Sebab saya bukan klinik seks. Kan? Lagi sedap hang pergi duduk seronok. Lepas tu hang main minta aku tolong doa. No. Saya sekali je. Sekali je saya tolong. Tolong doa lah. Kalau dah negatif ni, kalau tuan buat dah, tuan jangan pijak kedai saya lagi. Tuan jangan berurusan dengan saya lagi. Contoh macam tu lah. Apa? Jawab dulu. Hello. Ni Ustaz tengah duduk sembang Ustaz tak? Sembang Ustaz dah saya. Sembang Ustaz. Tak ingat lagi tu mana. Saya pun dulu macam tu juga Ustaz. Saya duduk kat Sarawak tu. Saya cakap secara umum pengalaman orang duduk mai. Saya minta maaf lah tu. Jadi tak apa. Tuan dosa macam ampun, cayalah cakap saya, dia maha pengampun. Selagi belum mati tak boleh buat apa. Kadang-kadang saya duk fikir Ustaz, saya duk buat pasal macam ni, sakit ni macam balasan. Tak apalah, kita redha lah. Dah kita buat silap, kita patut terima hukuman. Pasal apa dia bagi sakit lah ni? Pasal dia nak bagi kita insaf sebelum kita buat lagi. Tu je, okey lah tu. Syukur, alhamdulillah. Lah ni, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kau maha kaya dengan pengampunan, kau maha pengasih penyayang. Aku dulu bukan jahat, aku nakai sikit aja. Nakai sikit je. Tapi bukan maknanya aku, orang kata, tolak iman aku. Tak, tapi terpedaya dengan nafsu aku. Itu je, dengan kawan-kawan terpedaya je. Aku tak buat dah. Lalu dia sama kena makan madu, sebeli baliklah sistem. Bagi setting, bagi dia masuk madu, hak kita doa tu untuk servis balik saraf apa semua ni, setting balik memori apa semua sekali ni. Saya doktor hantar saya pergi kat sakit jiwa. Anxiety disorder kuat. Apa ni, kemurungan, ketakutan yang melampau. Tapi saya pergi sekali je. Saya makan ubat dia, saya jadi lagi teruk lah. Memang saya makan ubat dia terbaring je. Allah tak boleh gerak. Kuat sangat. Mak saya tak bagi pergi dah. Orang tua Iyalah. tak mau dah, hampir sekali lagi mak tak mau dah. Iyalah. Kalau kampung saya kata ubat, minta maaf no, kalau kasar sikit. Orang kampung saya kata ubat gila. Minta maaf no, kasar. Mereka kata ubat tenang, dia buat ubah bahasa. Ni saya tak tahu, jadi badan saya jadi tak faham dengan badan saya. Dia duk gerak tu. Kaki, sistem sisi saya semua duk gerak. Bergerak sendiri. Allah Akbar. Tak apa.
kita ada buat silap ya Allah. Wahai Allah, saya ni hamba yang banyak berdosa kan. Saya lah, bukan abang saya. Wahai Allah, saya ni pendosa ya Allah. Saya banyak buat silap, saya banyak buat salah. Walau macam mana pun ya Allah, kau terimalah, kau sembuhkanlah pelanggan-pelanggan saya. Saya selalu doa macam tu. Jadi bila saya doa tu, saya nampak seorang-seorang pelanggan saya. Ya Allah, dia anak yang baik ya Allah. Kau ambillah kanser payudara dia. Dia anak yang baik ya Allah. Dia akan lintas seorang-seorang. Lintas seorang macam kemarin ya Allah. Dia budak sekolah Arab ya Allah. Dia terzina sekali hanya kerana tuntunan nafsu. Kau cabutlah balik HIV dia, naya dia. Itulah bila doa tu dia main seorang. Sebab tu pelanggan saya heran. Bila masuk tu nak apa? Ustaz kenal saya ke? Apa tak kenal tuan? Kita biasa jumpa. Loh Ustaz, kita jumpa 2012 dulu ni. Dah tuan saya ingat sampai lah. Sebab kita doa tu dia main slide macam tu. Orang yang kanser, orang yang tidur tercekik, macam-macam dia lintas. Disebabkan antibody saya ni tu yang saya rasa macam ada sesuatu kat tekak saya. Saya dah cerita dah tadi. Tersangkut. Tu saya dah cerita dah. Oh, itulah penyebab. Tak apa, silap dah. Kan, silap dah. Cumanya Allah Ta'ala pelihara. Dia tak zahir tunjuk bagi orang tahu je. Dia buat silap senyap. Kan? Tapi Allah tahu, malaikat tahu. Jadi tak apalah. Kita minta ampun dengan Allah. Kita minta setiap hari sebenarnya taubat dengan Allah. Setiap hari taubat ya Allah, minta ampun ya Allah. Aku mulai hidup baru. Kesian aku ya Allah. Kesian isteri aku, kesian anak aku. Kan? Macam itulah. Apa yang saya bimbang ialah paling mengerikan. Saya minta maaf ni. Paling saya ngeri dan paling saya sedih apabila kita dulu duk berzina. Dululah contoh. Duk berzina di luar sana. Balik kampung, orang kampung tak tahu. Okey, tak apalah. Kita pernah lega, mak pak kita tak tahu. Kita pun kahwin lah. Kahwin, test ujian HIV tak ada, negatif. Wah, selamat, yes, selamat. Maka kita hidup macam biasa. Kahwin, dah kahwin, dapat anak seorang. Oh, selamat, aku tak ada HIV. Tak ada. Anak kedua tak ada juga. Mengandung anak 3, doktor panggil. Cik Mat, kita nak bincang sikit. Sebab keputusan Mak Mal dalam darah isteri Cik Mat ada HIV. Kita nak kata apa, Cik? Waktu tu Cik isteri dah ada HIV. Kandungan pun sudah ada HIV. Biasanya adanya macam tu lah. Sebab kan dalam kandungan. Isteri kata, saya sumpah saya tak pernah buat kerja macam tu. Kita nak kata apa waktu tu? Waktu tu lah satu dugaan yang paling besar yang terpaksa kita tanggung. Penyesalan yang takkan menyesal. Anak kita HIV sampai bila-bila. Kan bini kita kena HIV sampai bila-bila. Sebab orang kata HIV tak ada penawar, tak ada ubat lagi. HIV tak ada ubat. Kan? Jadi macam mana? Nyesal tak habis. Tapi Salah satu sebab saya kahwin. Sebab saya nak tinggal yang benda-benda macam tu. Itulah. Saya balik daripada Sarawak. Saya main sini, saya kahwin. Biasa duduk Sarawak. Allah. Sana macam makan kopok. Senang-senang kan? Saya balik main sini, saya tak no more kehidupan macam tu. Aku nak kahwin. Jadi kahwin dan aku nak tinggal lah. tinggal benda-benda tu. Yalah. Tak mau lah. Faham. Saya tak biasa duduk Sarawak, tapi kawan-kawan ramai duduk cerita lah. Kan ramai duduk cerita benda-benda macam ni. Apa insyaAllah nah? InsyaAllah. Yang penting minta ampun, minta maaf dengan Allah. Jangan duduk cerita dengan orang benda macam ni. Mengarut je. Duduk cerita dengan orang bukan ada manfaat apa. Cerita ni saya tak tahu. Jangan cerita dengan orang. Jangan cerita dengan isteri, jangan cerita dengan siapa, jangan cerita mulai hari ni. Hanya cerita pada Allah je.
sembahyang hajat, ngadu, merayu, merintih, sampai teriak, menangis, merayu, merintih, kan, merayu dengan Allah, doa dengan Allah. Jadi itulah. Saya takut juga benda yang macam yang tak sebut virus tu kan. Ya, Sebab dulu saya macam tu kan. Yalah. Walaupun dah ni saya tak buat dah. Dia ada yang 5 tahun dia akan timbul tau. Ada yang 10 tahun dia akan timbul. Ada yang malam tu demam tu ya tau. Haduk main sini lah. Malam tu buat tembak tang. Habis selesai tidur. Tidur. Pukul 3 pagi demam terus. Demam. Dua esok makin demam, lusa makin demam. 2 minggu lepas pada tu mata kau tak nampak. 2 minggu je demam. Mata tak nampak. 2 minggu lepas pada tu lebih kurang lah. Ada dia mai tu telinga tak dengar. Lepas tu dia mula jadi ulcer. Apa? Jadi ulcer. Jadi kudi kan. Jadi badan makin kecut, badan makin gesik, kudi pun kat badan ada mai. Allahu akbar. Hak tu hak jenis lalau. Lepas pancut yang malam tu terus demam, terus jadi tu. Hak tu tak apa bila. Sekali gue happy orang kata. Hak ni 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai ke anak kita, sampai isteri kita dah jadi mangsa ni. Apapun kita orang Islam yang ada iman, ada kalimah la ilaha illallah, kita jaga iman kita. Sejahat-jahat mana pun kita jaga iman kita. Jangan rosakkan iman kita. Kan? Jaga iman kita. Jangan terpedaya, jangan terkelang kabut. Jaga iman kita. Kita salah. Wahai Allah, aku dah salah. Kan kita jaga iman kita. Jadi mulai hari ini saya tidak paksa beli, tapi beli makanlah madu dan soda saya ni. Selepas 21 hari mari kita cek balik. Pada 21 hari kita nak tengok apa berlaku. Kan? Jadi saya minta maaf sungguh ni. Kalau abang rasa bimbang pada isteri dan anak pun, abang bagilah dia makan sama. Lagi dia makan. Jangan cerita pak tu tau. Dengan lepak tau. Jangan cerita. Cerita. Saya tahu dah. Jangan. Jadi benar. Jangan tolong tak selesai masalah pun. Kalau cerita pun tak selesai, jangan jadi berdui-berdui sangat. Jadi lah ni nak bagi selesai masalah, selesaikanlah dengan amalan agama. Katanya ulama-ulama yang tawaduk, yang ikhlas, kan? Quran, baca Quran, amalan agama, zikir, amalan agama, istighfar, amalan agama, jaga semayang berjemaah awal waktu, amalan agama, madu, amalan agama, kan perintah Allah kan? Sauda pun amalan agama, sunnah Nabi juga. Jadi saya short saja. Saya tak boleh janji apa-apa, ikhlas saya beritahu. Jadi abang jangan fikir lagi. Boleh hari ni perbetik balik kehidupan. Lepas itu dalam doa sama, abang amallah sunnah ni. Kita tengok apa keajaiban daripada Allah. InsyaAllah. Boleh nak? Alhamdulillah. Duk keliru nak pergi TIP kot, duk buat cara kampung ni kan. Bila buat cara kampung ni macam-macam lah. Orang sihir lah. Macam dah duduk Sarawak ni faham dah lah. Daripada kata benda macam tu lah. Sihir lah. Dalam madu ni saya doa siap dah untuk matikan kuman semua sekali ni. Untuk survey balik sistem semua ni, termasuk juga matikan sihir ke, santau saka ke. InsyaAllah. Saya doa sekali siap dah. Lepas 21 hari saat. Lepas 21 hari, mai cek balik. Kalau saya ada apa tak apa, tak ada apa tak apa. Kalau tak ada pun cek juga, biar dia cek juga. Supaya saya balik nanti, sebab saya agak sibuk sikit. Sibuknya nak pergi Yaman Sat, dengan nak pergi haji lagi apa semua. Oh, Ustaz tak selalu dah. Nasib saya memang ni. Itulah nasib rezeki. Jadi kalau saya tak ada pun boleh, mereka boleh cek. Nanti bila saya ada tu kita boleh bincang, analisa balik. Okey nah? Baik, insya Allah. Baik, Allah subhanahu Muhammad. Mata hitam, awal tu seminggu tak boleh nak. Dah tu. Jangan. Mulai hari ni istighfar banyak-banyak. Perbetul balik kehidupan. Perbetul balik kehidupan ikut sunnah. Ikut sunnah. Senang ya hidup ni.
Balik-balik landasan asal. Tapi dia macam ada hikmah juga. Ada hikmah dia tu. Satu benda tu mesti ada. Ada hikmah dia. Baik nah. Ya. Masih banyak nah. Itu start juga. Ni simpan. Okey. Okey. Okey tak? Baik, sama.